أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله القائل إنما يخشى الله من عباده العلماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahnya dan meninggalkan segala yang ditegahnya. Semoga dengan keimanan yang teguh kita akan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, seterusnya menjadi hamba-Nya yang berjaya di dunia dan di akhirat. Pada hari ini yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk berpeganglah dengan ulama. Hadirin jemaat yang berbahagia, ajaran Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpandukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selepas kewafatan baginda, usaha murni kerja-kerja dakwah diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya, para ulama selepas mereka. Segenap pelosok dunia mereka jelajahi demi untuk memastikan nikmat iman dan Islam dinikmati seluruh umat manusia. Namun kini masyarakat umum termasuk segelintir umat Islam berani untuk mempertikaikan peranan ulama. Malah mereka turut menghina dan merendah-rendahkan martabat para ulama. Mereka juga menolak warisan tafsir para ulama silam. Bagi mereka cukup dengan akal sahaja dan menjadi hak individu untuk menafsir sendiri Al-Quran. Tidak cukup dengan itu, mereka menyatakan ulama sebenarnya tiada dalam Islam. Bahkan pendukung golongan anti hadis telah menyatakan bahawa konsep ulama diambil dari agama Hindu dan Kristian. Hadirin yang berbahagia, siapakah yang digelar ulama? Apa pula ciri-ciri seseorang yang bergelar ulama? Menurut Kamus Dewan, ulama bermaksud seorang yang ahli, yakni pakar dalam pengetahuan agama Islam,
Kepakaran seseorang ulama diakui oleh ulama lain yang setaraf atau lebih tinggi taraf keilmuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada menjelaskan siapakah yang digelar ulama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama'a warasatul anbiya." Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhama. Innama warathul ilma. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafirin. Para nabi tidak mewariskan kepada mereka dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Maka sesiapa yang mendapatkan ilmu itu, sesungguhnya dia telah mendapat keuntungan yang banyak. Riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan hadis ini jelas menunjukkan bahawa perkataan ulama disebut Nabi SAW. Ini menunjukkan ulama dan peranannya ada dalam Islam dan bukannya dicedok daripada agama-agama lain. Sesungguhnya seorang yang bergerak ulama itu ialah mereka yang menguasai ilmu-ilmu dalam Islam, seperti ilmu tauhid, tafsir, hadis, fiqh, tasawuf dan sebagainya. Sebagai contoh, para imam mazhab yang empat, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Asy-Syafi'i, termasuk juga Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan Al-Imam Al-Ghazali, merupakan para ulama muktabar. Mereka inilah para ulama sebenar yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fatir ayat 28, sebagaimana yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut, ini melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya, hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya seseorang ulama diukur berdasarkan ilmu dan ketakwaannya. Ilmunya adalah berpandukan kepada rujukan utama dalam Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Seseorang ulama yang sebenar tidak akan bercakap berdasarkan hawa nafsu, akal fikiran dan emosi mereka semata-mata. Hadirin yang berbahagia, dalam Islam, ulama berada pada kedudukan yang mulia kerana tanggungjawab yang dipikul amatlah besar. Tugas mereka diwarisi daripada para nabi. Mereka berperanan untuk menerangkan apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah. Segala yang disampaikan berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Islam juga mengajar umatnya agar menghormati dan menjaga adab-adab dengan seorang ulama. Para ulama dihormati dan dimuliakan bukan kerana kesucian dan kemaksuman mereka, tetapi adalah kerana ketinggian ilmunya. Antara adab-adab yang perlu dijaga adalah: pertama, menerima teguran dan nasihat yang diberikan dalam perkara taat. Kedua, mendampingi para ulama supaya menambah ilmu dan memperoleh keberkatannya. Ketiga, menghindari sikap suka membantah, mempertikai atau melawan. Keempat, menghindarkan diri daripada menuturkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan. Kelima, menutur dengan baik dan menegur dengan cara berhikmah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, perlu disedari bahawa sesuatu ilmu itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ia akan disampaikan melalui hamba-hambanya yang ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil semula ilmu yang telah dipinjamkan kepada hamba-hambanya dengan cara mematikan para ulama. Akhirnya manusia akan menjadi orang yang jahil sebagai rujukan mereka, hingga membawa kepada kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkenaan perkara yang akan berlaku ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dengan sabdanya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu begitu saja daripada manusia, tetapi dia mencabutnya dengan mematikan ulama. Sehingga apabila tiada lagi ulama, manusia akan mengambil para pemimpin yang jahil. Lalu apabila ditanya dan mereka menjawab dengan tanpa ilmu, maka jadilah mereka sesat dan menyesatkan. Riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin mengingatkan kita semua agar dapat mengambil pengajaran daripada perkara-perkara berikut. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa berdampingan dengan memuliakan ulama dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, umat Islam hendaklah menuntut ilmu secara berguru dengan para ulama yang muktabar. Ketiga, umat Islam wajib menjaga adab. Ketiga, bermuamalah dengan para ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan masukkannya ke dalam api neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati. Bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khairul ummah, yakni umat terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apalagi dalam soal urusan duniawi. Namun, umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan kefahaman mengikut garis rentah kalimah La ilaha illallah, prinsip-prinsip penagasan Al-Quran dan Al-Hadis, serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta terus berdisiplin dan wajib mematuhi prosedur operasi standard atau SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS, khususnya mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum datang ke masjid atau surau, membawa sejadah masing-masing, memakai pelitup muka yakni face mask ketika hadir di masjid dan surau, serta mengamalkan penjarakan fizikal. Bagi mereka yang tidak sihat adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid dan surau. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfadha bi'aini inayatika ar-rabbaniyah wa bihifdhi wiqayatika as-samadaniyah Jalalatul Malikin Al-Mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat tawfiq was-sihhata was-salamata minka liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Haj fi amin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karabika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina war ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadap-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'ida wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.